Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, pada hari ini saya akan membentangkan tentang cabaran postmodernism. Okay, bab 1, pengenalan. Okay, pengenalan. Postmodernism ni merupakan agenda dunia barat disebabkan penolakan terhadap agama Kristian yang telah lama berlaku. Antara ideologi dan fahaman postmodernism ialah pluralism, secularism, liberalism, hedonism dan lain-lain. Okay, penyataan masalah. Okay, umat Islam dalam era kini sedang berhadapan dengan satu ideologi postmodernism yang menggugah akidah serta pemikiran mereka. Negara kita, Malaysia sendiri juga tidak terlepas daripada ideologi ini, di mana ia semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Objektif kajian untuk mengkaji cabaran postmodernism terhadap akidah serta pemikiran umat Islam, khususnya masyarakat Islam Malaysia. Yang kedua, untuk menghuraikan kesan ideologi dan fahaman postmodernism terhadap kehidupan masyarakat Islam di Malaysia. Bab 2, kajian literatur. Okey, apa itu postmodernism? Okey, postmodernism ialah satu perkembangan dari segi ilmu teori kritikal, seni bina, falsafah, kesusasteraan, seni dan budaya yang berkembang daripada era modernism. Sumber daripada Wikipedia. Okey, manakala dalam karya Lyotard pula, beliau mendefinisikan postmodernism sebagai pencarian ketidakstabilan. Okey, sejarah postmodernism. Menjelang tahun 1970-an, dunia barat telah diperkenalkan dengan satu bentuk fahaman dan ideologi di mana mereka menganggap ia berbeza dengan satu bentuk fahaman serta pemikiran moden yang sebelum ini telah menguasai akal fikiran mereka. Okay, ideologi postmodernism ini telah muncul antara tahun 1960-an dan 1970-an di mana ia telah mencabar corak pemikiran dan fahaman modernism. Kebanyakan sejarawan seni berpendapat bahawa kewujudan postmodernism ini dikatakan telah bermula pada akhir abad ke-20, iaitu sekitar tahun 1975 dan selepasnya. Okey, tokoh-tokoh postmodernism. Yang pertama adalah Jean-François Lyotard. Beliau merupakan seorang ahli falsafah kelahiran Perancis yang telah menulis karya merangkumi topik epistemologi dan komunikasi, tubuh manusia, seni moden, seni postmoden, kesusasteraan, teori kritis, muzik, filem, masa dan ingatan, ruang, bandar dan landscape, keagungan dan hubungan antara estetika dan politik. Manakala di dalam buku The Postmodern Condition, Lyotard menyatakan bahawa impak fenomena postmodernism ini telah menimbulkan keraguan tentang teori universal. Okay, antara karya yang dihasilkan oleh beliau ialah The Postmodern Condition, The Inhuman Postmodern Fables, Socialism and Last Times Modernist. Okay, tokoh yang kedua ialah Jacques Derrida. Beliau merupakan seorang ahli falsafah Perancis kelahiran Algeria yang mempunyai kaitan dengan falsafah postmodernism dan post-structuralism. Okay, beliau juga merupakan seorang ahli falsafah yang menentang dan menolak naratif aliran utama barat. Okay, antara karya yang dihasilkan oleh beliau ialah Of Grammatology, Jacques Derrida, Religion and Postmodern, dan The Gift of That, Religion and Postmodernism. Okay, dan tokoh yang terakhir adalah Michael Foucault. Beliau merupakan seorang ahli falsafah, ahli sejarah, penulis, aktivis politik dan pengkritik sastra yang berasal dari negara Perancis. Okay, teori Foucault ni lebih cenderung kepada kaedah mengenangi hubungan antara kuasa dan pengetahuan dan bagaimana ia digunakan sebagai alat kawalan sosial yang melalui masyarakat. Antara karya yang dihasilkan oleh beliau ialah Birth and the Clinic, The Order of Things, The Archaeology of Knowledge and the Course on Language. Dan yang terakhir adalah kesan dan cabaran postmodernism. Perkembangan ideologi dan pemikiran postmodernism pada era kini telah menyebabkan gerakan-gerakan kebebasan semakin meningkat. Ideologi serta pemikiran postmodernism ni telah meresap ke dalam jiwa dan pemikiran umat Islam secara halus dan sangat tersusun, sama ada mereka sedar ataupun mereka tidak sedar. Masyarakat di Malaysia telah menyaksikan kemunculan gerakan feminis atau hak asasi persamaan gender disebabkan munculnya ideologi postmodernism ni. Lebih merisaukan apabila gerakan-gerakan tersebut telah mendapat sokongan dan dorongan daripada golongan wanita elit dan menengah atasan yang berpendidikan tinggi. Golongan ini sentiasa memperjuangkan soal keadilan sosial, kesesamaan, hak kemanusiaan, liberalisasi kaum wanita dan pelbagai pendekatan yang berpusat dan menyebelahi kaum wanita. Okay, bukan itu saja, era postmodernism ini telah menyumbang kepada kerapuhan institusi kekeluargaan serta gagal membentuk masyarakat yang mempunyai moral yang tinggi. Institusi keluarga yang rapuh agamanya akan menyebabkan anak-anak terjebak dengan gejala sosial tanpa sebarang sepadan agama dan akhlaknya. Nama saya Wan Nur Fazrina binti Wan Zaimi dan saya akan membentangkan bab 3 iaitu metodologi kajian.
Untuk pendahuluan, metodologi kajian merangkumi satu set kajian yang telah dibuat atau yang telah digunakan untuk menjalankan kajian ke atas sesuatu subjek kajian yang tertentu bagi mencapai objektif atau matlamat kajian tersebut. Di samping itu, di bahagian ini akan menekankan dan membincangkan tentang reka bentuk kajian, sampel kajian, instrumen kajian serta analisa yang dibuat berdasarkan kajian yang telah dilakukan. Kebiasaannya, metodologi kajian menjadikan kajian yang didadangkan lebih bersistematik dan tersusun supaya ianya terus dapat menggapai objektif. Selain itu, metodologi juga lebih menekankan kaedah atau teknik mereka bentuk pengumpulan dan menganalisis data bagi mendapatkan bukti untuk menyokong sesuatu kajian. Okay, next is reka bentuk kajian. Kajian ini berbentuk kajian serta respons dari orang ramai atau masyarakat tentang kesedaran mereka terhadap era modernisme ini. Rujukan biasanya dilakukan berdasarkan rujukan internet atau artikel-artikel yang berkaitan yang telah membincangkan tentang pasca modernisme di Malaysia. Dan kajian ini adalah untuk mengenal pasti sebarang faktor atau penyebab lain yang telah mempengaruhi masyarakat kita. Selain itu, kami juga mengambil inisiatif untuk menemu bual beberapa orang melalui pengisian data dalam internet bagi mendapatkan pandangan mereka terhadap isu modernisme yang sedang berlaku. Bagi instrumen kajian, media yang telah digunakan untuk mengumpul data adalah melalui borang kaji selidik. Kami telah menyebarkan pautan borang kaji selidik melalui internet seperti aplikasi WhatsApp dan Instagram dan lain-lain. Nama saya Nur Ain Amira binti Muhammad Sufian. Saya akan membantahkan tentang persampling. Tujuan persampling adalah untuk memperoleh maklumat tentang sesuatu populasi. Terdapat 10 soalan yang ditanya kepada responden. Soalan yang ditanya adalah pemahaman mengenai modernisme dan pasca modernisme, kesan pasca modernisme terhadap remaja, budaya pasca modernisme yang tidak selaras dengan agama Islam seperti menolak rukun Islam, keseronokan duniawi dan tidak menjaga batas yang digariskan di dalam Islam. Bagi analisa kajian, terdapat 16 orang responden telah menyertai soal selidik yang terdiri daripada 11 responden perempuan dan 5 responden lelaki. Hasil analisa kajian mendapati terdapat 7 responden yang kurang pasti mengenai pengertian modernisme dan pasca modernisme. Bagi soalan yang berbentuk pemahaman pasca modernisme, terdapat 9 responden yang mengetahui pemahaman mengenai budaya pasca modernisme, dan yang terakhir faktor dan kesan pasca modernisme. Terdapat 10 responden yang mengetahui apakah faktor dan kesan yang disebabkan oleh pasca modernisme. Kesimpulannya, kita sebagai manusia yang menitik beratkan mengenai perkara yang berlaku di negara kita pada masa kini, perlulah menerapkan ilmu yang dipelajari dalam agama Islam supaya dapat menghindari diri daripada terjerumus ke dalam budaya negatif dan hanya mementingkan dunia sahaja seperti yang dibawa oleh budaya pasca modernisme. So, bersama saya dengan Syakir Nabil bin Syajahan menceritakan tentang dapatan kajian pembincangan. So, pertama sekali dalam pembincangan ini kita akan mengupaskan 4 benda. Yang pertama, apa itu modernisme dan yang dikatakan dengan fahaman modernisme. Yang kedua, apa yang melibatkan masalah remaja pada masa ini yang dikaitkan dengan fahaman modernisme seperti lumba haram, seks bebas, alkohol dan dadah. Ketiganya ialah budaya barat seperti mana budaya April Fool ataupun pergaulan bebas dan prank yang sekarang menjadi tular di Malaysia juga. Dan yang keempat, kesimpulan, adakah modernisme punca masalah gejala sosial. Seperti di sini, perubahan dalam pendidikan, politik dan kebudayaan adalah maksud kepada modernisme. Idea berkaitan pendidikan barat, demokrasi dan kewujudan kerajaan. Dan seperti yang dapat kita lihat, kami melakukan satu soal selidik. Di dalam soal selidik tersebut, 70% mahasiswa di UiTM Pulau Pinang tidak cakna tentang apa itu modernisme. Kebebasan yang dibawakan oleh modernisme ini amatlah mengikut gerak dan cara hidup budaya barat. Nilai modernisme yang dapat kita lihat adalah bertentangan dengan akidah kerana menolak rukun iman dan rukun Islam. Media sosial pula menjadi bukti untuk kita melihat tentang betapa rosaknya remaja dengan betapa banyak kaedah-kaedah ataupun apa yang ditunjukkan adalah melanggar syariat dan jelas menunjukkan mengikut rentak dan budaya barat, seperti mana pergaulan yang bebas, seperti mana budaya prank ataupun gurau yang melampau hingga mengaibkan sesuatu pihak, dan seterusnya hiburan. Kekerapan video prank atau gurau senda yang mengaibkan suatu pihak dijadikan konten. Dapat kita lihat di dalam Irsyad Al-Fatwa karangan Mufti Walia Persekutuan di zaman Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia ada menyebutkan hukum prank. Dan di zaman Rasulullah juga, Rasulullah pernah
gurau senda dengan seorang wanita tua dan mengatakan, engkau takkan masuk syurga. Dan perempuan tua itu sedih. Dan seterusnya Rasulullah sambung, engkau tidak masuk syurga dengan keadaan kamu yang tua, tapi engkau akan masuk dengan keadaan kamu yang muda. Di situ menunjukkan bahawasanya gurau senda ini boleh dan dibolehkan. Dan ia pada awalnya harus, tetapi apabila sesuatu gurau senda yang melampau seperti mana yang dilakukan pada zaman sekarang ini dapat kita lihat, seperti mana merosakkan makanan di pasar raya, membaling kek contohnya, minggu ni membaling kek kepada orang tua hanya untuk menjadikan tontonan umum dan mendapatkan like dan share yang tinggi. Ini semua jelas menunjukkan tentang kerosakan dan satu masalah yang besar untuk masyarakat dan umat Islam itu sendiri. Dan kesimpulannya, modernisme adalah satu fahaman yang amat-amat bertentangan dengan rukun iman dan rukun Islam kerana mengetengahkan dan membawa kepada pembukaan dan melakukan apa-apa perkara yang dianggap bebas dan apa yang kita mahu. Dalam perbincangan ini terdapat dapatan kajian, demografi responden dan kekerapan pemahaman tentang modernisme. Kita teruskan dengan dapatan kajian. Seperti kita tahu, modernisme umum diketahui sebagai pembaruan dari sesuatu yang lama kepada sesuatu yang baru atau berlainan. Kajian ini khusus bagi menyelidik pemahaman kumpulan responden terhadap konsep modernisme dalam kehidupan pada masa kini. Bab ini membentangkan hasil dapatan kajian yang diperolehi menerusi instrumen soal sidik yang dijalankan ke atas kumpulan responden yang disasarkan. Dapatan kajian ini membincangkan analisa data dan memaparkan hasil penemuan kajian yang telah dilakukan daripada soal sidik yang telah diisi oleh responden. Bagi mencapai keputusan terhadap objektif kajian yang digariskan, analisis dengan huraian deskriptif digunakan untuk menentukan frekuensi dan peratus dalam instrumen yang digunakan. Bagi memudahkan pemahaman, jadual dan graf digunakan untuk membentangkan dapatan kajian ini supaya lebih jelas dan berkesan. Bentuk item instrumen yang digunakan dalam kajian ini bagi menjawab soalan kajian yang dikemukakan ialah soal sidik. Seterusnya, demografi responden. Dapatan kajian menunjukkan seramai 11 orang iaitu 69% daripada 16 orang responden merupakan responden perempuan, manakala selebihnya iaitu 31% merupakan responden lelaki. Kita teruskan dengan kekerapan pemahaman tentang modernisme. Bagi kekerapan pemahaman tentang modernisme, dan soalan pertama yang disoal kepada responden ialah sama ada responden tahu apa itu modernisme. Bagi soalan ini, 6 orang tahu apa itu modernisme bersamaan 37.5%, 7 orang kurang pasti bersamaan 43.75% dan 3 orang tidak tahu bersamaan 18.75%. Soalan kedua yang disoal kepada responden ialah sama ada responden tahu apa itu pasca modernisme. Bagi soalan ini, 6 orang tahu apa itu pasca modernisme bersamaan 37.5%, 7 orang kurang pasti bersamaan 43.75% dan 3 orang tidak tahu bersamaan 18.75%. Seterusnya, soalan ketiga yang disoal kepada responden ialah sama ada responden sedar bahawa fahaman pasca modernisme ini mementingkan remaja di Malaysia untuk mempunyai kebebasan diri tanpa perlu mempertikaikan pendapat orang lain. Bagi soalan ini, 6 orang menjawab ya bersamaan 37.5%, 6 orang menjawab kurang pasti bersamaan 37.5% dan 4 orang menjawab tidak bersamaan 25%. Selain itu, soalan keempat yang disoal kepada responden ialah sama ada responden tahu bahawa nilai-nilai pasca modernisme ini bertentangan dengan akidah Islam kerana ia menolak rukun iman dan rukun Islam. Bagi soalan ini, 5 orang menjawab ya bersamaan 31.25%. Bagi yang menjawab kurang pasti pula ialah sebanyak 8 orang bersamaan 50%. Bagi yang menjawab tidak pula ialah sebanyak 3 orang bersamaan 18.75%. Soalan kelima yang disoal kepada responden ialah berdasarkan pendapat responden, adakah pasca modernisme ini merupakan salah satu punca masalah umat Islam, terutama remaja masa kini di Malaysia. Bagi soalan ini, 9 orang menjawab ya bersamaan 56.25%. Bagi yang menjawab kurang pasti pula adalah sebanyak 7 orang bersamaan 43.75%. Tiada catatan peratusan bagi kategori yang menjawab tidak. Seterusnya, soalan ke-6 yang disoal ialah adakah media sosial merupakan faktor utama yang mempengaruhi umat Islam terhadap pasca modernisme berdasarkan pendapat responden. Bagi soalan ini, 10 orang menjawab ya bersamaan 62.5%, sebanyak 5 orang pula menjawab kurang pasti bersamaan 31.25%, manakala hanya seorang yang menjawab tidak bersamaan 6.25%. Soalan ketujuh yang disoal ialah berdasarkan pendapat responden, adakah pengaruh rakan sebaya menyebabkan seseorang mudah terpengaruh dengan pasca modernisme? Bagi soalan ini pula, 11 orang telah menjawab ya bersamaan 68.75%, sebanyak 4 orang telah menjawab kurang pasti bersamaan 25% dan hanya seorang yang menjawab tidak bersamaan 6.25%. Selain itu, soalan ke-8 ialah adakah responden berpendapat bahawa perkembangan pasca modernisme menyebabkan umat Islam terpengaruh dengan budaya hedonisme yang mementingkan keseronokan hidup. Sebanyak 9 orang telah menjawab ya sebagai jawapan bersamaan 56.25%. Bagi kategori kurang pasti pula adalah sebanyak 7 orang bersamaan 43.75%. Bagi kategori tidak, tiada catatan peratusan dibat.
Soalan ke-9 ialah adakah responden bersetuju bahawa pasca modernisme menjadikan umat Islam masa kini, terutama remaja, terpengaruh dengan budaya-budaya buruk golongan barat seperti tidak menjaga akhilat? Bagi soalan ini, 10 orang menjawab ya bersamaan 62.5%, 5 orang pula menjawab kurang pasti bersamaan 31.25%, dan hanya seorang yang menjawab tidak bersamaan 6.25%. Akhir sekali, soalan yang ke-10 ialah adakah responden bersetuju bahawa kekeliruan tentang cara pemikiran Barat dan Islam menyebabkan umat Islam mudah terpengaruh untuk terlibat dalam agenda buruk pasca modernisme Barat? Bagi soalan ini, 10 orang telah menjawab ya bersamaan 62.5%, 6 orang pula menjawab kurang pasti bersamaan 37.5%, dan tiada catatan peratusan bagi kategori yang menjawab tidak. Secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahawa masyarakat sedar akan kesan pasca modernisme terhadap komuniti masyarakat Islam pada masa kini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Saya Wan Muhammad Azam Idrus bin Wan Samsudin. Jadi saya ingin menyambung pembentangan mengenai rumusan, cadangan dan kesimpulan. Rumusan. Berdasarkan kajian mengenai cabaran pasca modernisme, didapati bahawa masih ramai umat Islam yang belum mengambil tahu mengenai era pasca modernisme dan kesan-kesannya terhadap akidah dan pemikiran Islam. Kebanyakan umat Islam masih leka dengan kecanggihan teknologi serta pembangunan yang pesat mengakibatkan pengaruh fahaman sekularisme Barat moden mudah untuk diserap masuk ke dalam pemikiran umat Islam. Selain itu, penggunaan teknologi yang canggih serta kemudahan untuk penyebaran maklumat seperti media sosial juga adalah salah satu pembangkit utama dalam kewujudan pasca modernisme. Umat Islam mudah untuk dipengaruhi dengan isu-isu semasa serta hiburan yang berlebihan yang mendorong mereka ke arah mengikuti budaya Barat. Akhir sekali, dapat dirumuskan bahawa umat Islam seharusnya peka dengan perubahan budaya Islam pada masa kini bagi menghalang penyebaran isu-isu pasca modernisme daripada mempengaruhi ajaran Islam seharian sama ada secara langsung atau tidak langsung. Cadangan. Pasca modernisme ini seharusnya diambil berat bagi mencegah fahaman sekularisme Barat moden daripada mempengaruhi akidah dan pemikiran Islam pada zaman kini. Oleh itu, cadangan yang telah dikemukakan kepada penyelidik akan datang mengkaji cabaran pasca modernisme mengikut semua peringkat umum. Dicarankan bahawa kajian dijalankan dengan golongan tua, remaja dan kanak-kanak bagi mengenal pasti kecenderungan umat Islam terhadap pengaruh budaya Barat daripada sudut umum. Kajian ini dilakukan secara soal selidik atas talian. Dicarankan bahawa soal selidik dilakukan secara berhadapan seperti temu bual dan soal jawab bagi mendapatkan data kajian daripada sudut yang berbeza. Kajian ini juga boleh dilakukan di luar bandar dan dalam bandar bagi mendapatkan maklumat kajian secara menyeluruh. Bagi kerajaan, mendedahkan kefahaman mengenai cabaran pasca modernisme secara terang-terangan di pelbagai media seperti akhbar, berita dan laman web. Mewujudkan silibus mengenai cabaran pasca modernisme di dalam mata pelajaran pendidikan Islam, terutamanya generasi muda. Memerlukan bantuan kewangan kepada institusi Islam yang menyebarkan dakwah Islam bagi memastikan keberkesanan dalam mengajari generasi akan datang mengenai akidah Islam. Bagi masyarakat, saling bekerjasama dalam menangani isu-isu cabaran pasca modernisme, saling bertukar pendapat mengenai kefahaman dalam akidah Islam bagi memastikan tidak berlaku kekeliruan dalam percampuran fahaman sekularisme Barat moden, saling tolong-menolong dalam membantu umat Islam yang kesusahan dan juga dapat menghalang sifat pentingkan diri dan pentingkan kekayaan. Akhir sekali, kesimpulan, konklusinya, cabaran pasca modernisme terhadap akidah dan pemikiran Islam dalam setiap peringkat umur, terutamanya remaja, perlulah dititikberatkan bagi mengatasi isu-isu yang bercanggah antara Islam serta melahirkan generasi muda yang memiliki pegangan yang teguh dalam akidah Islam. Oleh yang demikian, kerajaan, masyarakat, ibu bapa dan seluruh individu seharusnya memainkan peranan masing-masing bagi menyebarkan kesan-kesan pasca modernisme dalam kehidupan seharian serta mengambil langkah-langkah awal supaya golongan muda tidak mudah terpengaruh dengan gaya hidup bebas golongan Barat moden. Justru itu, umat Islam digalakkan untuk mempelajari mengenai isu-isu berkaitan pasca modernisme dengan lebih mendalam dan membimbing golongan muda yang lain dalam membentuk masyarakat yang sejahtera serta saling bekerjasama. Itu saja untuk pembentangan untuk kali ini. Sekian, terima kasih.